Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan kita nak baca doa. Agak-agak doa apa kita nak baca? Apa kita nak baca? Doa ni jarang orang baca tau. Baik, ikut saya sama-sama. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa apa? Bangun tidur je. Doa apa? Doa lepas makan. Saya dengan Datuk jawab dulu, saya pergi hadiahkan Datuk. Kenapa kita baca doa lepas makan? Kan kita baru lepas makan. Biasanya orang baca apa? Orang baca doa sebelum makan. Bila anak cucu nak capai je makan, doa dulu, tepis tangan, kan? Tapi lepas makan, tok pun tak baca doa. Maknanya apa? Cuba tengok ya. Kita boleh belajar lah. Rupanya kita ni manusia, bila nak nikmat, ingat Tuhan. Betul tak? Bila dah dapat nikmat, lupa pada Allah. Kerana itu, baik, tolong tulis kata kunci ni. Sangat penting kata kunci ni. Jangan tulis. Darjat orang bersyukur. Darjat orang bersyukur jauh lebih tinggi dari darjat orang sabar. Sekali lagi, darjat orang bersyukur jauh lebih tinggi dari darjat orang sabar. Ya, terbukti kita telah makan aja, betul tak? Masa makan selalu baca doa. Lepas makan jarang kita baca doa. Begitu. Nampak? Tuan-tuan, nak sabar ni dah tak ada, sabar je lah, mudah. Tapi bila kita dah dapat nikmat, nak pulangkan balik kepada pemberi nikmat, kita payah. Biasanya nikmat tu kita rasa kita yang punya, bukan Allah yang punya. Ya? Okeylah. Baiklah tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan, alhamdulillah kita berada di Dewan Kelas, ya. Dan terima kasih, ini kumpulan Khalid Al-Walid. Setuju? Setuju. Ini kumpulan Sayyidatina Aisyah. Setuju? Ini kumpulan Sayyidatina Siti Khadijah. Ini kumpulan belum lagi, nanti lagi. Ini kumpulan Siti Sumayyah. Okey, baik. Maunah tuan. Baiklah. Dan kami bekalkan sedikit bahan bacaan. Ya, yang ini kalau boleh kita baca di sini. Lepas tu kalau ni kita boleh amalkan. Baik, buka surat depan juga kita baca dulu. Ini dipanggil apa? Sayyidul Istighfar. Mungkin tuan-tuan dah hafal kan? Ya, baik, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sekali lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li faghfir li faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar yang di dalamnya terangkum pengakuan yang kita ni sangat, ya, kita ni hamba Allah, terasa yang Allah mencipta kita, kita mengaku banyak nikmat Tuhan yang kita tak syukuri, dan kita mengaku dengan dosa-dosa kita lah, ya. Baik, nanti kita akan baca. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, kalau saya minta tuan-tuan puan-puan berdiri boleh tak? Berdiri, dan kerusi masukkan, tuan-tuan berdiri belakang kerusi. Gitu. Begitu. Boleh masuk tak? Kalau tak boleh masuk, Allah Akbar. Tak apa. Saya nak minta maaf, ya, andainya kalau saya berikan arahan ini, ya, saya nak minta tuan-tuan buat rantai manusia ikut kumpulan masing-masing. Rantai manusia maksudnya tangan masukkan ini. Masukkan tangan. Rapat sana kat tengah. Ini masa Datuk sana. Rapat sana. Gitu. Ngadap saya, ngadap depan. Ngadap depan. Okey, ya. Baik. Rantai manusia ini bertujuan kita nak sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita merantaikan diri kita ni memberi isyarat, ya Rasulullah, andainya ada orang menghina engkau, kami akan jadikan diri kami sebagai benteng yang akan mempertahankan engkau, ya Nabi. Boleh? Ada orang, kalau ya Allah, wahai Rasulullah, andainya dia memandang hina, memandang rendah, memperolokkan sunnahmu, kami akan merantai diri kami mempertahankan engkau, ya Rasulullah. Ya. Dan saya nak beritahu bahawa ni saya buat taklimat pada jemaah haji saya bila sampai Madinah. Barra bin Azib dan beberapa sahabat kata apa? Saat yang paling gembira kami dalam hidup yang tak pernah kami rasakan adalah waktu penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah datang ke Madinah. Waktu itu anak-anak gadis berada di tingkat atas menunggu Rasulullah di celah-celah, mengintai di celah-celah tingkap menunggu Rasulullah. Anak-anak teruna memanjat pohon kurma menunggu kedatangan Rasulullah. Ibu-ibu menunggu di pintu rumah, dan bapa-bapa, ya, mereka naik di atas bukit-bukit menunggu Rasulullah, dan anak kecil sambil berlari, dan ada juga memukul duf. Untuk apa? Merasakan begitulah indahnya, dan tidak ada satu pesta menyambut kedatangan manusia paling besar dalam sejarah Madinah, ya, itulah di waktu Rasulullah sampai ke Madinah. Ya, untuk itu saya nak tayang ni, tuan-tuan ikut boleh? Semangat tuan-tuan, sama-sama kita berselawat. Ya, Allahumma salli ala, insya-Allah, ya. Ikut sama-sama.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tandu subur kembali, rasa gembira di hati. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, memimpin ke jalan selamat. Akhlakmu yang sungguh memikat, contoh buat seluruh umat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Muhammad yang berjasa, Quran dan sunnahlah pusaka, menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih atas kerjasama tuan-tuan yang sangat terbaik. Alhamdulillah. Sila. Duduk. Duduk. Memang tuan-tuan perempuan ni suka selawat ya? Masya Allah. Patutlah. Macam tahu je. Ya? Yalah. Ke memang ada kumpulan nasyid ni? Kumpulan apa? Kumpulan apa? Nama kumpulannya?
Tak apalah. Kalau namakan kumpulan hairan pun tak apa. Ada dah. Tuan ada kursi ke? Ha? Sini. Cemat. Abang cek apa tu? Kursi. Ni ada bang, sini bang. Ada kursi ni. Baik. Alhamdulillah kita dah berselawat dan jadikan selawat ini sentiasa basah di bibir kita ya. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi asharan. Siapa yang berselawat kepada Nabi, kepada aku sekali, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Baik. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam setengah jam saja saya nak ajak tuan-tuan melihat slide ini ya. Kita nak bincang tentang perjalanan kita lah, perjalanan hidup kita ni. Boleh ke? Baik tuan-tuan ya. Sama ada kita sedar atau tak sedar, percaya ataupun tak mau percaya, ataupun kita ambil peduli ke tak ambil peduli ke, kita telah hidup, kita sedang hidup, dan kita akan hidup di 6 alam kehidupan. Berapa alam? 6 alam kehidupan. Bermula dengan alam yang pertama, namanya alam roh. Alam roh. Baik, agak-agak di mana alam roh ni? Di mana ya? Di alam fana. Baiklah, alam roh ni satu alam yang Allah cipta dalam keadaan roh kita sangat kenal dengan Allah, sangat dekat dengan Allah, sangat taat kepada Allah. Pada waktu itu roh kita tidak berjasad, tidak berkenderaan seperti yang ada sekarang. Dan seluruh roh-roh manusia ini sejak daripada Nabi Allah Adam AS sehingga roh manusia terakhir sebelum meledaknya muka bumi, ya, kiamat nanti dihimpunkan di alam itu. Ya, dan alam roh ini adalah alam di mana Allah sangat kagum dengan roh-roh kita. Karena itu di alam roh tak ada roh yang kafir, roh yang syirik, roh yang munafik, tak ada. Ya? Siapa Perdana Menteri Amerika sekarang? Presiden Amerika. Biden. Roh Biden pun sangat kenal dengan Tuhan pada waktu itu. Roh Fir'aun pun sangat dekat dengan Allah. Sehingga akhirnya Allah mengambil satu mithaq, perjanjian. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Wahai sekalian roh, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka seluruh roh kita menjawab, bahkan ya Allah, kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Nampak tak? Semua menyaksikan begitu. Allah kagumlah dengan roh yang mengaku begitu. Tetapi ingat ya, Allah tidak biarkan pengakuan roh sekadar pengakuan. Allah bila lihat roh macam tu, maka Allah kata, siap wahai roh, aku campakkan kamu ke alam yang ketiga. Tu yang ketiga tu depan tu. Alam apa? Alam dunia. Kita cerita ketiga dulu. Oi, tuan-tuan tak sabar ya. Jadi ini alam roh. Ya. Terus ketiga, alam apa? Alam dunia. Maka Allah pun beritahu kita, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wahai manusia, dialah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk melihat siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Maknanya dunia adalah dewan peperiksaan. Kerja kita menjawab soalan. Ingat, bersebut dunia, tak ada kerja lain. Jawab soalan. Dan soalan ini, Allah nak tengok, ada tak kita pegang janji kita semasa dalam roh. Contoh,
Kita hidup, Allah bagi soalan yang namanya ibu dan ayah. Apakah dengan sebab ibu dan ayah kita masih pegang janji kita yang Allah itu Tuhan? Allah bagi soalan yang namanya suami yang macho, yang kaya raya. Allah bagi soalan yang namanya isteri yang cantik. Allah nak lihat apakah dengan isteri yang cantik, suami yang kaya raya, kita masih pegang yang Allah itu Tuhan kita. Kita tetap meletakkan Allah nombor wahid dalam kehidupan kita. Allah bagi soalan yang namanya anak-anak yang pintar, yang keletah, yang cerdik. Allah nak tengok apakah kita rasakan yang anak itu amanah Allah ataupun milik. Saya nak tanya bapa-bapa ibu-ibu, anak ni, isteri ni, jawatan ni amanah ke anugerah? Amanah ke anugerah? Amanah ke anugerah? Ingat, dia bukan anugerah tau. Dia amanah, titipan Allah. Barang kepercayaan Allah yang Allah titipkan pada kita, dan Allah nak tengok macam mana kita menguruskannya. Dan anugerahnya, anugerah bila berjaya kita menjawab soalan itu, nanti Allah beri anugerah di akhirat. So apa? Biasa orang kita dengar apa? Anak ni apa? Anugerah. Bukan. Kan itu, bila anak anugerah, orang guna sesuka hati anak. Orang guna sesuka hati suami. Sebab dia kata suami itu anak adik, suami anugerah. Betul tak? Betul tak? Tidak. Kalau anak ini amanah Allah, aku ambil anak ini dalam keadaan bersih dari dosa. Aku pastikan anak ini nanti aku pulangkan kepada Allah juga mesti bersih dari kita pergi tak selama ni. Kalau kita ambil isteri, seorang perempuan atas nama akad nikah atas nama Allah, apakah selama dia berada dengan kita, kita tetap mengikat anak dan isteri kita atas nama Allah? Tapi bila kita guna, kita rasa ini anugerah Tuhan, kita guna suka kita lah. Untuk riak kita ke, untuk kita bangga, betul tak? Kerana itu ingat tu, ya, jawatan itu semua adalah amanah Allah. Jadi begitu juga soalan yang namanya apa? Kesusahan, kekayaan, orang kata, orang nista, soalan. Apa lagi? Miskin, sakit, sihat, kaya, soalan. Allah bagi soalan tu dan Allah nak tengok dengan sebab sakit apakah kita masih berpegang yang Allah itu Tuhan kita. Allah bagi kaya, Allah nak tengok apakah dengan kekayaan itu kita masih tetap berpegang yang alastu birabbikum qalu bala syahidna tadi dalam. Nampak tak? Kerana itu tuan-tuan, dunia sibuk kita menjawab soalan je, soalan. Sampai sedang berjalan terlanggar batu. Terlanggar batu, luka jari kita. Soalan yang Allah sedang nak lihat, sejauh mana hati kita mencari Tuhan. Nampak? Yes. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala perhiasannya. Tujuan untuk apa? Untuk kita Allah nak tengok dengan perhiasan langit dan bumi itu tadi, apakah kita tetap berpegang yang Allah itu Tuhan kita. Tapi ya, Allah tahulah. Ya, kerana itu Allah sebelum hantar kita alam ketiga, Allah transit kita di alam yang kedua. Barulah alam kedua. Di mana alam kedua? Baik, di mana rahim? Di mana rahim? Ataupun bahasa yang lain, alam rahim ni sebelah tung najis bonda kita. Sebelah tung najis bonda kita. Berapa lama kita di sini? 9 bulan 10 hari. Sebelah tung najis mak kita. Ya, kita duduk transit kat sini. Kenapa Allah transitkan kita di situ? Ialah pada adatnya, sebab Allah nak bagi kenderaan pada kita, tubuh, betul tak? Supaya roh nanti boleh berperanan, kan gitu kan? Tapi ingat, ada satu maksud, Allah nak sindir kita sebenarnya. Seolah-olah Allah berkata, wahai Muhammad Nasib, nanti kamu sampai di dunia, kamu jangan sombonglah. Kamu jangan bercakap besar, kamu jangan ego, jangan angkuh. Kamu bukan dari kayangan, bukan dari langit kamu tu. Tapi dari satu tempat yang sangat lemah, iaitu di rahim ibumu, di sebelah tung najis mak kamu. Kerana itu kamu jangan sombong, jangan lupa aku. Ya, kamu bukan keturunan Jula-Juli bintang 7. Filem Melayu tu ya. Tak. Kita pun bila Allahu Akbar.
Tersentak kita. Mula kita terasa, ya Allah, begitu Allah nak ingatkan kita awal-awal sebelum kita berperanan. Betul tak? Ya. Jadi semasa di alam rahim itulah dengan kasih sayang seorang makhluk yang bernama ibu, betul, dibelainya kita, ya. Okay, baik. Kemudian akhirnya kita hidup di dunia. Dan ingat, kita akan terus bergerak ke alam yang keempat. Alam apa, Kak? Alam barzah, betul, alam barzah. Di mana pula alam barzah ni? Dalam tanah. Tapi Ji, semesti ke orang mati dimasuk tanah Ji? Tak juga kan? Ada orang dia mati jadi debu. Kalau Tuan Haji perasan, Hajah perasan, tahun 40-an, 50-an, 60-an, orang pergi haji ni apa? Kapal laut. 16 hari pergi, 16 hari balik. Dan ramai yang meninggal di atas kapal. Bila meninggal atas kapal buat apa? Dimandikan, dikafankan, diikat dengan benda berat bahagian kepala. Maka dia akan beritahu ada satu jenazah kita akan lepas di tengah laut. Kalau waktu tu barzahnya di mana tuan? Mungkin dalam mulut jerung kan? Ya. Jadi alam barzah ni sebenarnya, ya, saya nak cerita mudah beginilah. Satu alam yang Allah hias indah untuk orang saleh, seluas 70 hasta Allah luaskan. 70 hasta seluasnya Allah hantar kedinginan syurga. Allah hantar bawah harum syurga. Maka orang saleh berehat di dalamnya. Balhum yusallun, malah mereka salat di dalam barzah mereka. Tapi untuk orang yang zalim, untuk orang yang berdosa, alam barzah ni, ya Allah, disempitkan tempatnya. Nabi buat isyarat ni, tulang rusuk kita ni begini, disempitkan. Akhirnya dihantar bau busuk neraka, dihantar kepanasan neraka, dan orang itu terseksa di dalamnya. Itulah alam barzah. Ya, perbahasan alam barzah ni panjanglah, tapi kita ambil yang mudahnya, faham begitulah. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan, bila di alam barzah dah ada beberapa persoalan ditanya kita. Pertama, persoalan-soalan iman tu kan, marabbuka tu kan. Baik, kita akan berhijrah lagi. Tapi nak pergi ke alam barzah ni, daripada alam dunia pergi alam barzah ni mesti melalui syarat. Mesti menempuh syarat. Apa dia? Mati. Jangan buat lawak mati. Ataupun atuk nak pergi alam barzah sekejap mesti mati. Suka mati, tak suka mati. Tak bersedia ke mati. Ya? Baik. Kemudian dah pergi alam barzah, kita meneruskan ke alam yang kelima. Alam apa? Alam mahsyar. Ya Allah, alam mahsyar ni tuan-tuan, setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, ya, manusia yang berada di seluruh alam Tuhan ini, di bumi ke bumi ini, akan keluar daripada barzah masing-masing, kuburan masing-masing, berhimpun di situ padang yang sangat luas tak bertepi. Ya, dan pada waktu itu beberapa perkara nak diselesaikan. Yang pertama sekali, seluruh amal kita akan ditimbang. Yang baik, yang tak baik ditimbang. Yang kedua, segala harta kita akan dihisap. Terhisap, hisap mana? Dihisap, diperhitunglah, dipersoalkan. Walaupun sebatang marker pen ni. Ini marker pen ni Allah tanya, wahai Mak Nasib, kau dapat dari mana ni? Untuk apa? Dan ke mana selepasnya? Allah tanya 3. Dari mana? Untuk apa? Dan ke mana selepas? Ya Allah, ni marker pen. Di rumah kita banyak garpu, sudu, semua Allah tanya tu. Pakaian kita, semua Allah tanya. Tuan-tuan, seronok ditanya ni. Seronok tanya. Baik. Tuan-tuan nak pergi ke London, nak melawat cucu belajar di sana. Sampai di Heathrow, ya, tuan-tuan dimasukkan satu bilik di custom.
Kastam buka satu-satu ditanya. Sapu sarung, sapu tangan ditanya. Buat apa? Baju, sampai baju dalam pun ditanya. Nampak apa pun? Agak-agak seronok. Sukalah menjawab. Oh, cemas kita lepas tak lepas ni. Begitulah. Setiap kali kita akan dihisap, menyebabkan hati kita bertambah cemas. Apakah aku lulus? Aku tak lulus. Oh, cemas. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, amal kita akan dibedak-bedakkan. Dibagi-bagi, tuan-tuan. Sampai Nabi kata, manil muflis. Wah sahabatku, kau tahu tak siapa orang yang korupsi, yang orang yang apa, muflis? Maka sahabat kita tentu mereka yang berhutang, tak mampu nak bayar hutang. Nabi kata orang muflis adalah orang yang nanti di padang mahsyar amalnya banyak, tapi diberikan semula kepada orang yang pertama, yang pernah dia menzalimi orang di dunia, maka orang yang dizalimi itu akan menuntut hak dia. Yang kedua, iaitu orang yang pernah diabaikan tanggungjawab. Seorang ayah contoh, tak diri anak, tak diri isteri. Akhirnya isteri anak akan menuntut, ya Allah, itu ayahku. Selama di dunia dia tidak pernah kenalkan aku dengan engkau, ya Allah. Aku diberikan hidup berdosa dengan nafsuku, ya Allah. Hari ini, ya Allah, aku tak kisah ayah ke tak ayah, aku tuntut hakku, ya Allah. Itu yang menggeletar orang yang bila dituntut amal. Ya, itu. Kemudian amal kita pula dah ditahu, dah ditimbang segala, maka yang sangat mengerikan, mula menerima kitab catatan amal. Kan? Waktu kalau kita ni orang baik, dengan sendiri tangan kanan ambil dengan penuh bangga. Tapi kalau kita ni orang zalim, banyak dosa, tangan kiri nak ambil, kita tak nak, kita tahan. Tangan kita terus menyambar kita, maka jelaslah kita adalah penghuni neraka. Dan akhirnya kita dikelas-kelaskan. Terus bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Ada yang ini dimasukkan ke neraka pada tempoh-tempoh tertentu, kemudian terus masukkan ke dalam syurga. Yang ini kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya Allah, pada waktu itulah yang Rasulullah kata, wahai Aisyah, padang mahsyar ada tempat manusia bertelanjang bulat sama sekali. Tak ada selail benang pun lekat pada tubuh manusia. Aisyah, Fatimah tutup mata. Kenapa? Wahai ayahanda Rasulullah, kata Fatimah, apakah pada waktu itu orang tidak melihat auratku? Apakah pada waktu itu aku tidak melihat aurat mereka? Maka Rasulullah kata, itulah hari yang sangat gawat buat manusia. Itulah hari yang sangat menyibukkan manusia tentang diri dia. Mereka sibuk nak memikirkan macam mana jawab di hadapan Allah, sampai tak sempat mengetahui apa yang berlaku di keliling dia. Kita tak perasan. Sebab apa? Sangat takut kita dengan Allah pada waktu. Ini adalah padang mahsyar. Apa beza padang mahsyar dengan alam barzah? Saya tanya pula. Apa beza padang mahsyar dengan alam barzah? Kalau alam barzah kita seorang, mahsyar kita ramai-ramai. Saya nak mudah faham beginilah. Alam barzah ni macam lokap polis. Mahsyar ni macam dah masuk penjara dah. Masuk lokap polis, semestinya bersalah belum? Belum. Kita di suspek je, betul tak? Masuklah lokap. Bila lokap, kita belum didakwa lagi, belum ditanya, belum. Tapi masuk lokap bahagia ke? Bahagianya masuk lokap. Dah mula takut dah. Tetapi pergi padang mahsyar, baru kita ni masuk mahkamah tu. Pergi mahkamah, baru didakwi. Tuan-tuan. Itu umpama gitulah ya. Lokap dengan mahkamah. Lokap dengan, kalau neraka tu penjara. Ni lokap dengan mahkamah. Ya, tahanan rembang. Yalah. Baik. Seterusnya, setelah kita dah ditentukan neraka ke syurga ke, maka kita akan pergi ke alam yang keenam. A'adzanallah min zalik. Ya, mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam neraka, kita masuk kepada negeri yang kekal abadi. Itulah negeri akhirat. Mudah-mudahan kita masuk syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baiklah tuan-tuan, saya nak tanya, jauh tak perjalanan kita ni?
Panjang tak perjalanan kita? Sangat panjang. Cuba tengok ya. Inilah hakikat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita datang daripada Allah ni, daripada sisi Allah di alam ruh, betul tak? Kemudian kita sedang perjalanan dan kita sedang perjalanan pulang kembali kepada Allah untuk bertemu Allah di dalam syurga. Faham tak ni? Tuan-tuan, di antara alam-alam yang panjang kita tempuh ni, alam apa yang paling kritikal sekali yang kita kena jaga, jangan buat silap? Alam mana? Alam dunia ini, tuan-tuan. Kerana itu selama di dunia, saya pesan sungguh-sungguhlah pada diri saya, jangan sekali-kali berani buat dosa. Jangan sekali-kali tak cuba-cuba buat dosa. Jangan sekali-kali nak rasa buat salah. Masalahnya bukan apa? Nanti waktu terbuat salah tu kita padam. Mana? Waktu terbuat salah itu kita padam. Mati kita. Ya Allah, tak sempat bertaubat, maka matilah dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, kerana itulah tuan-tuan, kita ni, ya Allah, kita disuruh sentiasa istighfar kepada Allah. Ya, kita istighfar sebenarnya tuan-tuan minta apa? Istighfar minta apa? Sebenarnya di samping kita istighfar minta ampun kepada Allah, tolong catat dia, istighfar adalah lambang kehambaan kepada Allah yang paling tinggi sekali. Sekali lagi, istighfar ataupun minta ampun adalah lambang kehambaan seorang itu yang paling tinggi di sisi Allah. Walaupun kita tak buat dosa. Rasulullah buat dosa tak? Tapi Rasulullah bertaubat berapa kali sehari? 70 membawa 100 kali sehari. Apa dosa Rasulullah? Bukan kerana dosa, tetapi Rasulullah nak mengekalkan rasa kehambaan yang paling tinggi di sisi Allah. Kerana itu tuan-tuan, mulut kita kena astaghfirullahaladzim. Ya, baik. Saya nak tanya, istighfar lepas sembahyang disunatkan berapa kali? 3 kali. Nak minta ampun daripada dosa apa? Oh, ingat ya, bukan istighfar lepas sembahyang nak minta ampun masa dosa kat pasar tadi, bukan. Istighfar masa lepas sembahyang bukan nak minta ampun waktu kita maki kawan dekat pejabat, tidak. Bukan kita masa kita mengeluh dengan pasangan hidup kita, ya, waktu malam, tidak. Meminta ampun selepas salat adalah kerana kesalahan lalai di dalam sembahyang. Ini tu lepas je salam, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkan ya Allah banyaknya ruang-ruang yang kosong dalam hatiku waktu salat. Wahai Tuhan. Oh, nampak? Yes, kena minta ampun. Malah, cuba dengar ni. Malah ni, orang yang tidak meminta maaf, minta ampun kepada Allah, ya. Tuan-tuan, saya nak katakan cuba catat kata kunci ni. Antara orang yang berdosa dengan Allah, ialah orang yang tidak merasakan dirinya berdosa, walaupun dia tidak buat dosa. Sekali lagi, antara orang yang berdosa di sisi Allah adalah orang yang merasakan dirinya tak berdosa. Dan memang dia tak buat dosa. Dia tak buat dosa. Ya, tapi merasa dirinya dialah pendosa kepada Allah. Oh, jangan main. Sekali lagi, antara orang yang berdosa dengan Allah ialah orang yang dia merasa diri tak berdosa. Dan memang dia tak buat dosa. Nampak tak? Kerana itu, jangan kita rasa senang hati tau. Rasa tenang. Allah kata, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu dakwa-dakwi yang diri kamu bersih. Jangan. Tak boleh. Rasakanlah diri kita bersalah.
Lebih lagi memang kita ni sentiasa buat salah. Rasalah besar. Ya. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi, ingat ya, perjalanan kita ni sangat jauh. Jangan buat silap selama kita hidup di dunia. Sebab sebenarnya kita hidup di dunia ni tuan-tuan, hakikatnya kita ni hidup di dunia ni sebab kita punya minyak nyala api tu masih ada je, betul tak? Sampai masa minyak habis tak? Habis tak? Naik harga lagi. Ya Allah. Abang. Okey. Tak apa. Untuk itu saya nak berhenti dah. Kuliah tak lama dah. Nak berhenti, mari kita tengok video klip ini. Macam mana perjalanan hidup Ya, cuba.
أنسي فامشي التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والأهل أين حنانه. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah ya. Itulah dia perjalanan hidup kita yang kita kena pastikan kita tidak tersasarlah dalam perjalanan itu, dan kita kena sentiasa betulkan alignment dan balancing kita. Betul tak? Sebab kalau kita tak check balancing, buat alignment, kita akan tersasar. Bila tersasar di dunia, yang teruknya kita akan tersasar dalam perjalanan seterusnya. Ya, kerana itu di dunia ingat tempat menjawab persoalan hidup. Baiklah, secukup setakat ni petang ni. Boleh? Petang ni cukup, dan insya-Allah saya bagi masa untuk tuan-tuan beristirahat. Insya-Allah Cik Mat, maghrib pukul apa? 7.28. Kita ada masa lebih kurang dalam 50 minit. Ya, untuk tuan-tuan ambil udara ya, dan pastikan 7.18 semua dah ada di surau insya-Allah. Boleh kita makan lepas maghrib? Lepas maghrib boleh? Kalau saya kenyang lagi lepas maghrib boleh. Ya, lepas maghrib kita makan ya, rasanya kenyang lah. Pukul 8 lah, pukul 8 kita makan ya. Boleh, pukul 8. Baik, terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.